Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua anak-anak Muklimah hari ini? Muklimah doakan kamu semua sentiasa sihat, Muklimah sihat dan kita bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu sentiasa berusaha. Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 21. Okay, sebelum Muklimah mulakan pembelajaran kita hari ini, kita tengok dululah kisah mengenai Ibnu Sina. Ibnu Sina yang ingin memahami tentang karya Aristotle. Okey, berdasarkan buku teks ini, kita tengok sama-sama. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang begitu terkenal, sama ada dalam dunia Islam maupun dunia Barat. Semua orang kenal siapa Ibnu Sina. Beliau telah banyak menulis mengenai falsafah dan sains. Ibnu Sina ni lebih terkenal dengan ilmu falsafah dan sains. Yang sains kamu belajar tu ada kaitan dengan Ibnu Sina lah. Pada suatu hari Ibnu Sina ingin memahami hasil karangan Aristotle, iaitu seorang ahli falsafah Yunani yang terkenal. Lalu dia pun mula membaca karya Aristotle. Akan tetapi dia tidak memahami apa yang dibacanya itu. Lalu dia mengulangi kembali pembacaannya untuk kali kedua. Namun dia masih tetap tidak memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Aristotle itu. Setelah 40 kali membaca karya tersebut, Ibnu Sina masih belum dapat memahami apa yang dibacanya. Beliau hampir berputus asa dan mahu berhenti membaca. Lalu beliau pun berjalan keluar rumah dan singgah sebentar di kedai buku. Pemilik tu dia tengok muka Ibnu Sina tu, kenapa wajah tuan tidak gembira? Tanya pemilik kedai itu. Ibnu Sina jawab apa? Saya tidak dapat memahami tulisan Aristotle, ahli falsafah Yunani yang terkenal itu. Saya telah membaca 40 kali karyanya namun masih belum mendapat apa yang ingin disampaikan itu. Walaupun dah 40 kali kan, dia ulang-ulang dia nak faham apa karangan tu berkaitan dengan apa. Apa maksud di sebalik karangan tu. Lepas tu tukang kedai tu dia kata, oh mungkin ada satu karya ini boleh membantu tuan. Nah, inilah dia kitab kecil yang ditulis oleh ilmuwan Islam kita, Al-Farabi, mengenai karya Aristotle. Mungkin ia boleh membantu tuan memahami apa yang ditulis oleh Aristotle. Ibnu Sina pun membeli kitab Al-Farabi dan mula membacanya. Apabila dia habis membaca kitab kecil Al-Farabi itu, dia mula memahami satu persatu apakah yang dimaksudkan oleh Aristotle. Berkat usahanya yang gigih dan tidak mengenal putus asa, Ibnu Sina telah menjadi seorang pensyarah yang terbaik dalam dunia Islam. Berdasarkan kisah ni, apa yang kamu boleh faham? Ibnu Sina ni dia baca karangan berkaitan karangan yang Aristotle tulis lah. Dia nak cuba faham. Tapi setelah 40 kali, dia berusaha juga untuk faham tapi masih tak boleh faham. Jadi dia keluarlah, dia singgah kat satu kedai ni. Tuan pemilik kedai ni, dia mencadangkan Ibnu Sina untuk membaca apa yang Al-Farabi, ada kitab kecil lah yang Al-Farabi tulis berkenaan dengan karangan Aristotle. Jadinya setelah dia berusaha, telah dibaca, dia pun dah faham. Macam kita kalau nak berjaya, kita kena usaha. Macam mana nak pandai? Kena ulang-ulang. Kalau tak faham, kena tanya. Kita tengok perincian seterusnya. Apakah hak manusia? Hak manusia adalah untuk berusaha bersungguh-sungguh. Kita perlu meyakini bahawa hasil usaha kita adalah hak Allah. Manusia hendaklah berusaha kemudian berdoa. Kalau kita berdoa sahaja, berdoa semata-mata,
tapi kita tak usaha, kita takkan berjaya. Yang penting kita kena usaha dulu. Lepas tu kita doa, kemudian apa-apa keputusan kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hak kita, hak muallimah, hak awak adalah untuk berusaha bersungguh-sungguh. Tiada siapa yang boleh petikaikan kenapa awak rajin, kenapa awak berusaha untuk jadi pandai. Tak ada siapa. Muallimah pun tak boleh petikaikan kenapa lah awak rajin sangat hari ni. Tak. Sebenarnya itu adalah perkara yang memang kamu kena. Sebab apa? Itu adalah hak kamu. Hak kamu kena berusaha supaya kamu berjaya. Okay. Kemudian kita kena yakin bahawa usaha kita, ada orang dia pelik lah. Dia dah usaha, dia dah macam-macam dia buat, tapi dia masih tak berjaya. Okay, kena yakin dekat situ bahawa kejayaan ke kegagalan ke adalah hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sahaja yang layak menentukan sama ada kita gagal atau berjaya. Yang penting kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Muklimah tahu anak-anak muklimah ni semua rajin berusaha, betul? Okey, setiap kejayaan yang diberi adalah atas kemahuan Allah dan bukannya kerana usaha semata-mata. Walaupun kita kata kena usaha, tapi Allah ada hak untuk menentukan sama ada kita berjaya ataupun kita gagal. Kegagalan juga adalah hak Allah. Macam Muklimah cakap lah, kita berjaya, kita gagal, semuanya hak Allah. Yang penting kita kena usaha. Apa-apa kita buat kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk pengajaran pada hari ini mengenai topik ini, orang yang bersyahadah akan menerima setiap cubaan yang datang daripada Allah dengan hati yang tenang. Yang kedua, dia tidak mudah berputus asa, malah akan terus berusaha. Siapa orang yang bersyahadah ni? Kita lah. Kita orang yang bersyahadah. Jadinya kita pasti setiap yang ujian yang Allah bagi tu, cubaan ke, ujian ke yang datang tu Allah bagi tu, kita boleh menerima dengan hati yang tenang. Okey, orang yang bersyahadah ni juga dia tidak akan mudah berputus asa, malah akan terus berusaha. Macam contoh kan, kalau awak tak tahu untuk subjek matematik ke, sains ke, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, awak dah confused macam nak buat, dah pening kan. Jadinya awak tak boleh putus asa, tak boleh jawab soalan ni terus tak nak buat, tak boleh. Kamu jangan berputus asa. Kalau tak faham boleh tanya, kena teruskan usaha. Sebenarnya yang kamu tanya, contoh kamu tanya muallimah ke muallim kan, berkenaan dengan soalan-soalan yang kamu tak faham, kamu tak tahu nak jawab macam mana, bila kamu tanya tu adalah salah satu usaha kamu untuk berjaya. Okey, seterusnya, tidak seperti orang kafir, mereka cepat berputus asa dan kadang-kala kekecewaan mendorong mereka untuk membunuh diri. Okey, kita beza dengan orang yang beriman, orang Islam yang beragama Islam. Kita beza sangat dengan orang kafir. Bila kita kecewa, kita yakin bahawa segala ujian ini adalah datangnya daripada Allah. Tapi beza dengan orang kafir. Orang kafir ni mereka akan cepat berputus asa. Sebab tu kita banyak tengok kes ada orang yang bunuh diri. Ada juga di kalangan orang Islam yang bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia tak yakin, dia tak beriman kepada qada dan qadar. Dia beriman kepada Allah tapi dia tak beriman kepada qada dan qadar. Jadi, kita sebagai orang Islam, kalau kita nampak kawan kita kecewa ke apa, kita bagi semangat dekat kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita tak faham macam mana nak buat latihan, tak faham tentang topik yang kita belajar pada hari tu, tak kisahlah subjek apa, subjek bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris, matematik, sains, semua ada. Kalau tak faham, bantu mereka. Bantu mereka untuk bangkit, untuk terus berusaha hendak berjaya. InsyaAllah, Muklimah doakan semoga kamu semua sentiasa berusaha. Lagi-lagi tahun ni kamu banyak nak jawab exam kan. Kamu tahun 6 akan jawab SPPIM, UPKK, kemungkinan UPKK. Muklimah pun tak pasti.
Mukadimah doakan semoga kamu terus berusaha bersungguh-sungguh, bukan semata-mata nak lulus ke apa. Kamu niat kita belajar ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat kerana Allah. Okey, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kamu semua. Mukadimah doakan kamu semua terus berusaha, bersemangat untuk berusaha bersungguh-sungguh, dan ilmu ini bermanfaat untuk kamu dan Mukadimah juga. Okey, kita jumpa lagi. Sekian daripada Mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.